شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الجوايا أو ما اختلط بعظم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Baik, surah ni ialah surah Al-An'am ayat ke-145. Ini ialah ayat 145 ini nazar selain daripada Allah Ta'ala. Bernazar. Ada orang yang bernazar-nazar ni pergi ke kubur-kubur tu wali, kubur-kubur tu ayah mana-mana, guru-guru keramat ataupun nabi-nabi. Sampai dalam televisyen pun ada keluar jejak rasul. Mereka pergi semaya di kubur nabi. Kubur nabi-nabi, macam-macam nabi lah, ataupun wali-wali. Semaya di kubur ni adalah haram. Jadi ini ialah nazar kerana Allah. Dia bernazar untuk menyembelih kambing ke lembu ke apa saja untuk sesuatu hajat selain daripada Allah ini adalah kufur. Ayatnya ialah qul la ajidu fima uhiya ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai orang-orang ahli sunnah, la ajidu fima uhiya ilayya, aku tidak dapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku, iaitu kitab Quran. Mana tidak ada dalam kitab Quran ini muharraman, apa-apa yang diharamkan ala ta'imin yat'amuhu, ke atas sesiapa yang ingin memakan binatang itu. Binatang ke, tanaman ke, buah-buahan ke, tak kira. Fa innahu rijsun illa an yakuna maitata, melainkan dua tiga perkara ya Tuhan haramkan. Illa an yakun, melainkan tak boleh makannya bangkai, tak boleh makan bangkai. Au damam masfuha, ataupun darahnya mengalir. Ni tak boleh makan. Ni orang kafir seluruh dunia ni makan apa ni? Darah mengalir. Bangkai ni dia katak kepala, ketuk-ketuk kepala, mati binatang itu, lepas tu dia makan. Adalah ni karat, hak kilai dia karat. Tak boleh lakar tu. Darah yang mengalir. Jadi dalam tubuh binatang tu ada darah yang mengalir, dan ada juga hati. Hati ni ialah seketul organ. Hati ni dia buat pada darah, tapi hati tu boleh makan. Cuci makan. Darah yang ada dalam daging, darah yang ada dalam daging tu tak payah dibasuh lagi lah. Darah yang mengalir ya tak nak. Jadi darah yang ada tu kesat-kesat ke, atau buat lalu air sikit, boleh makan lah. Tak payah kicau-kicau macam nak basuh baju, tak payah. Nah. Au lahma khinzirin, ataupun daging babi. Daging babi tak boleh makan. Atau seekor binatang babi ni tak boleh makan belakang daging dia. Fa innahu rijsun, sesungguhnya semua tadi yang diberitahu ini adalah benda kotor. Au fisqan, atau binatang yang pelanggaran hukum. Fisqan, binatang yang pelanggaran hukum, iaitu binatang yang mati kerana tercekik ke apa ke, gitu. Binatang yang melanggar hukum lah. Selain pada itu binatang yang ada racun ke, contohnya ular ada racun. Ular yang tak ada racun pun tak boleh juga pasal dia makan binatang lain. Selain daripada itu, uhilla li ghairillah, binatang yang tidak disembelih kerana Allah dengannya masa sembelih. Jadi tiga perkara yang diharamkan ialah pertama sekali bangkai, yang kedua darah mengalir, darah ataupun daging babi. Dan benda-benda lain itu ada lagi lah sikit-sikit yang fisqan, iaitu binatang-binatang yang mati tercekik ke apa ke,
ataupun binatang yang tidak disembelih selain daripada Allah, selain daripada sebut nama Allah pada sembelihan itu. Oh, ada sembelih dua dari mana? Sembelih dengan mesin, misalnya gatul dia lalu tu lalu tu pisau sembelih. Boleh. Eh? Boleh. Pasal sudah jadi kilat dah. Gila. Jadi kalau seko-seko tu kita lagu lain, kalau kilat tu lagu lain. Nah. Mana hak mula-mula tu bismillah lah. Memang bismillah belakang. Tapi kalau misalnya terlupa masa sembelih itu tak apa. Mana setiap ekor kena bismillah lah. Kena bismillah setiap ekor. Kalau terlupa, dimaafkan. Bagi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi batal. Nah. Faman tuhra ghairu baghin. Siapa-siapa yang terdesak sini kerana kebuluran ke, kerana kebuluran lah, biasanya kena kebuluran. Ghairu baghin, tapi dia sendiri tanpa ingin nak makan. Wala adin, dan tidak melampaui batas bila makan tu sampai kenyang. Pasal daging babi ni sedap. Makan sikit tu berasa nak makan lagi, pasal dia sedap. Itu masalahnya daging babi ni. Ada orang yang pernah makan dia tu termakan lah. Memang daging dia ni lebih lembut, lebih sedap daripada semua daging-daging yang kita makan. Jadi bila makan daging babi ni, jadi nak makan lebih kan. Pasal sedap. Jadi wala adin, tidak boleh melampaui batas masa makan tu untuk lepas kenyang, lepas lapar ya. Fa inna rabbaka, maka sesungguhnya Tuhan kamu itu dalam keadaan kamu terdesak itu Ghafurur Rahim, Maha pengampun dia dan Maha belah kasihan kepada makhluk dia yang lapar. Nak makan tak boleh dah. Boleh makan lah. Nak makan darah ke, makan daging, darah mengalir ke, babi ke, apa boleh lah ke. Nah, apa yang diharamkan tu boleh makan kalau terdesak. Ini pula ialah manusia yang senantiasa membantah tentang wahyu Allah. Wahyu Allah bila diberitahu wahyu Allah, ada saja yang dia bantah. Akibatnya didenda dengan diharamkan pada mereka makan, iaitu orang-orang Yahudi. Ni cerita dia ni. Wa 'alal ladzina hadu, dan adapun terhadap orang-orang Yahudi itu, haramna kulladzi dzufurin, kami haramkan kepada setiap binatang yang kuku dia tu terbelah. Kuku terbelah, iaitu lembu, kambing, unta, binatang yang kuku terbelah diharam atas mereka. Haram lagi mana? Haramnya wa minal baqari, daripada lembu. Lembu pun kuku terbelah juga. Wal ghanami, daripada kambing. Haramna, kami haramkan ke atas alaihim, ke atas mereka, syuhumahuma, iaitu lemak daging dia, lemak dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam TV kan, orang putih kan dia buat lemak. Orang Yahudi tu dia kerak buat lemak di daging tu dia buat. Dia diharam makan. Illa ma hamalat zuhuruhuma, melainkan lemak yang ada di atas punggung binatang tu ya boleh makan. Ada lekat punggung tu boleh makan. Kalau lekat daging kena buat. Kena buat ni kak, mula kita mula payah dah lah. Ni awil jawaya, ataupun yang kena ya lemak ada di perut dia, usus dia, perut dia atau usus dia. Au makhtalat bi azmin, dan atau apa yang ada di tulang rusuk ataupun tulang belakang dia, tulang campur dengan tulang tu boleh makan lah. Daging yang bercampur, lemak yang bercampur dengan tulang dia boleh makan. Tapi kalau lebih tu kena buat apa? Ni bagi orang Yahudi ni. Bagi orang Yahudi, alam uta memang diharam, dia tak boleh makan uta dia. Zalika jazainahum bi baghihim, demikian itu kami balasi mereka terhadap derhaka mereka kepada Allah. Bukan setakat derhaka tu, dia
Sombong. dia menghalau orang lain daripada jalan Allah. Menghalau orang lain daripada jalan Allah. Wa inna lasadifun, dan mereka itu dan sesungguhnya kami lasadiqun, kami benar dalam keputusan, kerana kami Tuhan, kami benar dalam keputusan nak mengharap apa saja itu kehendak kami lah. Surah An-Nisa ayat 60, ayat 160 nah. Fabi zulmin minal ladzina hadu, maka dengan disebabkan oleh kezaliman orang-orang Yahudi, haramna alaihim, kami haramkan ke atas mereka itu thayyibatin, iaitu makanan-makanan yang baik-baik. Uhilla lahum, yang telah dihalalkan pada mereka sebelum pada ini. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan mereka tu menghalang-halang manusia lain, orang ramai ini, daripada jalan Allah. Kerana duduk halau orang daripada belajar agama Allah ni, maka diharamkan atas mereka makanan-makanan tadi. Ayatnya ialah ayat yang sama, ialah 160 An-Nisa. Apabila kita duduk tabligh mereka, maka mereka kata kalau Tuhan kendaki jadi. Ini masyiatillah dipanggil. Masyiatillah. Kita cocok tubuh ni macam Hindu tu kan, dia cocok situ tu. Lepas tu rezeki boleh juga tu. Dengan buat di Bali tu boleh juga tu. Dipanggil masyiatillah. Masyiatillah. Siapa yang beriman Allah kendaki, siapa yang nak kufur tu Allah kendaki, tapi Allah tidak redha hamba dia kufur. Ini saya baca dalam semaya saat ni. In takfuru, sekiranya kamu kufur. Surah Zumar. Sekiranya kamu kufur, fa innallaha ghaniyun 'ankum. Allah tu maha kaya daripada kekufuran kamu. Bermakna kalau kita buat ibadat pun tidak menjejaskan Allah Taala. Kita buat dosa pun banyak, semua buat dosa pun tidak jejah Allah Taala. Wala yarda li ibadihi al-kufr, tetapi Allah tidak redha hamba dia kufur. Maknanya dia akan balas. Wa in tashkuru, sekiranya kamu bersyukur, yardahu lakum, Allah redha terhadap kamu, iaitu Allah membalas atas kesyukuran kamu. Gitu dah. Jadi ni ialah ayat masyiatillah apa ni? Iaitu ayatnya ialah ayat selepas dia sebenarnya. Tapi sini dalam kita tabligh mereka, fa in kadzabuka, maka jika mereka tu mendustakan kamu. Apa maksud mendusta? Mendusta maknanya menolak. Tapi dalam orang Melayunya tapi. Bahasa yang paling lembut sekali, tapi. Betul dah kamu kata ni tapi. Tapi itu tak terima tu. Tolak semua sekali. Itu bahasa yang lembut sekali, itu masuk neraka direct. Betul dah ayat Quran, betul dah ada Nabi tapi. Tapi takkanlah tunggu kami. Ada gitu. Tapi itu direct neraka. Fa in kadzabuka, maka sekiranya mereka itu mendustakan kamu, menolak ajakan kamu, faqul, katakanlah, maka katakanlah, rabbukum, Tuhan kamu itu dzu rahmatin wasi'ah. Rahmatnya meliputi, mempunyai rahmat yang meliputi segala sesuatu. Mana kenapa kamu masih lagi nak engkar pada tauhid ni, sedangkan rahmat Allah tu meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun boleh beri rahmat pada sesiapa, melainkan Allah lah yang memberi rahmat. Wala yuraddu, dan tidak akan kembali, tidak akan dapat menolak. Wala yuraddu, dia tidak akan menolak ba'suhu, dengan azabnya, anil qaumil mujrimin, terhadap orang-orang yang buat dosa. Tidak boleh menolak azab Allah Ta'ala, ba'suhu anil qaumil mujrimin, daripada kaum yang buat dosa banyak. Tiba-tiba ada tok guru kata boleh tolak bala. Kira ayat Quran tidak boleh tolak. Tak boleh tolak.
wala yuraddu. Tok guru pondok pula tu. Oh ni hak area sekali ya. Boleh tolak wala. Allahu akbar. Wala yuraddu. Dan tidak akan menolak, tidak boleh menolak ba'suhu dengan azabnya anil qaumil mujrimin, daripada kaum, terhadap kaum yang buat dosa. Buat dosa sini buat syirik ke Allah. Bala ni akan mari kerana buat dosa. Dosa sini dosa syirik pada Allah. Lepas tu tok guru tu pula tolak bala dengan mandi kereta ke, mandi orang tu ke. Dia macam dia mandi. Orang kena bala, orang tak boleh tak ada suami ke, perempuan tak ada suami. Suami tak, selaki tak ada isteri ke, nak cari isteri tak jumpa cari ni, dia kata sial majar ni. Maka kena jumpa tok guru mandi dengan air bunga. Allahu akbar. Lepas tu dia doa, lepas tu dia kata kita ni ikhtiar je. Dia meluluskan Allah Ta'ala. Tu dia panggil masyiatillah tu. Jadi dia guna benda yang syirik pada Allah untuk membenarkan apa yang dia nak buat. Saya qulul ladzina asyraku, maka nescayalah mereka-mereka yang buat syirik ni akan berkata, buat syirik pada Allah Ta'ala berkata, lau sya Allah, kalau Allah kehendaki. Ni masyiatillah kan. Ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Tidaklah kami buat syirik kepada Allah, dan tidak juga tok guru kami, tok nenek kami. Wala harramna min syai', dan tidaklah kami haramkan sesuatu apapun dalam ibadat-ibadat kami, dalam tapa, dalam apa ni. Baca wirid ni kena mengharamkan daripada makan benda ni. Contohnya makan bertih saja ke. Tapi bila kita buat tu menjadi itulah. Menjadi tu dia panggil masyiatillah. Dan bila kamu nak kufur, Allah benar kufur. Allah tak ada masalah apa. Dalam ujian ni, dalam hidup atau muka bumi ni, semua kehendak diberi. Semua kehendak diberi. Nak kufur beri kufur, nak beriman beri iman. Gitu. Atas manusia tu. Kadzalika, maka dengan cara beginilah, dengan begini contohlah, maka dengan begini contohlah, kadzdzabal ladzina min qablihim, mereka telah membohongi, telah menolak orang-orang syirik sebelum pada mereka. Orang-orang yang telah buat syirik sebelum pada mereka. Sebelum pada mereka ni ramai dah buat syirik. Cara serupa ya kakak, cara serupa ya kakak. Tak kira bangsa apa, kaum mana, zaman mana, tak kira. Pasal yang mengajar tu saya tes satu tu je. Hatta dzaku ba'sana, sehinggalah kami beri kepada mereka tu rasa azab kami kepada mereka. Bila mari rasa azab tu, barulah penyesalan ketimbul. Penyesalan ketimbul. Ni dia kata ni masa hidup atas dunia ni. Dia kata ni kata hidup atas dunia. Kul, tanya mereka, hal indakum min ilmin, adakah ada di sisi kamu sebarang ilmu bukti daripada Quran atau daripada hadis yang kamu kata boleh tawassulnya, boleh menghalang benda haramnya, boleh tolak balanya? Mana dia ayat min ilmin? Ilmin sini ilmu sini Quran dengan hadis. Fatukhrijuhu lana, maka sila keluarkan kepada kami kalau ada. Maknanya jawabnya tak ada. In tattabi'una illa dhann, tidaklah mereka tu ikuti melainkan sangkaan saja. Sangkaan saja. Kalau buat begini Tuhan akan mempersetujui. Tuhan setuju atas sangkaan. Mereka kata, wa in antum, dan tidaklah kamu illa yakhrusun, melainkan bohong saja dalam dakwaan. Mengatakan bala ni boleh ditolak oleh tok guru ni adalah bohong belaka. Wama, ayatnya ialah dalam surah Hamim surah, wama asabakum min musibah, apa saja musibah yang kena pada kamu, fabima kasabat aydikum, adalah mari daripada hasil kerja tangan kamu. Wa yafu an katsir, tapi dosa kamu banyak-banyak telah aku maaf. Iaitu sini dosa syirik pada Allah Taala
yang kita tak tahu kita buat kerana tak belajar wahyu Allah. Dia tak belajar hadis Nabi, akibat tak tahu yang tu maka bala mari. Pasal kita buat syirik pada Allah. Berkenaan dengan tak semaya tahu, tak puasa tahu, zina tahu, minum arak tahu belaka tu. Tetapi berkenaan dengan tauhid tak tahu. Maka buat dosa. Bila buat dosa tak minta apa. Malah reda dah pula. Ayat lain ayat lain surah Zumar. Saya baca. Kita tengok. Surah Zumar. Ini berkenaan dengan bala. Bala yang mereka kata boleh tolak. Ini lah ayat nak mengesahkan ayat tadi. Ada ayat lain pula. Ni. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan sekiranya kamu tanya mereka, siapakah Tuhan yang mencipta tujuh langit dan bumi? Semua orang kafir semua akan kata la yaqulun Allah. Mereka pasti akan kata Allah yang mencipta. Kul, tanya mereka lagi. Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Apa pandangan kamu? Apa saja yang kamu puja selain pada Allah Ta'ala itu? In aradani Allahu bidurrin. Sekiranya Allah akan memberi kepada satu orang satu bala musibah. Hal hunna kashifatu durrik. Adakah dia boleh menghalang, memberi pertolongan terhadap bala itu? Ada? Tak ada. Tapi buat guru pondok kata boleh. Dia pun mandi. Ni bohong ni dah ayat pula ni. Ayat pula ni. Au aradani bi rahmatih, dan atau sekiranya aku nak beri kepada satu orang satu rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmati. Adakah dia boleh sekat rahmat aku nak beri pada siapa-siapa? Jawab dia tak boleh. Pak ni sahih ni pula. Pak ni sahih. Ayatnya ayat ke-38 surah Zumar. Ini pula dia boleh sekat tu dengan sahih. Ada satu orang ustaz katanya, ayat apa ni? Ada satu orang ustaz boleh sekat satu orang tu melalui percintaan dia dengan satu orang lelaki lain. Ustaz tu boleh pisahkan orang tu. Boleh pisah tu sahih dah jawab dia. Sahih dah jawab dia. Mudah ya. Tak boleh ke tak guru ustaz tu adjust sikit kita nak suruh. Tak kena ni saya dengan lelaki, budak lelaki ni tak kena sikit ni. Atau dengan budak perempuan ni tak kena sikit ni. Nak suruh pisah dua tu. Nak suruh pisah tu, memaksa supaya boleh pisah hati manusia tu, jawab dia kena buat dengan sahih. Sahih yang boleh. Kalau tidak sahih tak boleh buat. Bal'an. Tu hadis. Bal'an tu sahih. Bal'an tu bala tu hai dia. Tidak Nabi Musa. Tidak Nabi Musa tu. Hal hunna mumsikatu rahmati. Adakah dia boleh sekat rahmat aku? Kul, katakanlah, hasbi Allah, cukuplah aku dengan Allah saja tempat aku nak minta doa daripada bala musibah. Gitu. Alaihi tawakkalul mutawakkilun. Ke atas Allah Ta'ala sajalah bertawakal orang-orang yang ingin bertawakal. Gitu. Bala mari ni kerana dosa. Maka siapa-siapa yang kena bala musibah begini, jawabnya, bacanya ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iaitu doa Nabi Adam. Kerana dihalau, kerana makan pokok khuldi itu, maka dihalau daripada syurga. Tu dia kena, Nabi Adam kena bala kerana melanggar perintah. Oleh sebab itu dia baca doa. Dan doa tu pula Tuhan dia sendiri baca. Lepas tu satu orang lain iaitu Nabi Yunus, kerana lari daripada kaum dia tabligh, kerana kecewa kerana kaumnya semua sekali tak terima tabligh. Maka dia pun lari naik kapal. Maka kena ribut. Masa kena ribut itulah dia dicampur ke laut.
Panjang cerita dia, nah. Maka dia berdoa, la ilaha illa anta, tidak ada zat yang ada sifat Tuhan melainkan kepada kamu saja Tuhan. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci kamu Tuhan. Inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ni termasuk orang yang menzalimi diri sendiri dengan buat dosa. Baca ni 300 kali selesai. Nak sama ada doa tak? Nabi ada dekat doa ni kan. 300 kali setiap hari. Kita buat dosa kan. Lepas tu minta ampun dengan Tuhan. InsyaAllah dia angkat dosa dan pahala. Mudah ya, tak payah mandi-mandi macam Hindu tu. Tak payah keluar duit pun. Allahu Akbar. Kalau bala ni bila orang tanah tua. Kalau orang yang tidak salah tu, orang yang tidak berdosa tu. Itu dia nak angkat dosa. Tapi bala hak kena lagu tu tidak berat. Biasanya bala ni misalnya meniaga tu jatuh. Tu bila gayuman dah lagi nak pulih. Nak berfikir pun tak boleh dah. Tak boleh nak fikir, nak buat buka jalan tak boleh dah. Butuh semua. Gelap semua sekali jalan. Dunia ni macam langit tu utuh tak kepala. Tu bala tu. Bala tu ialah bala musibah kepada orang-orang mujrimin, dia panggil azab awal, azab sebelum mati. Tak herau juga warning Allah Ta'ala ni, mati itu masuk neraka kekal. Pula pasal syirik pada Allah. Jadi syirik ni tidak akan satu orang tu minta ampun sehingga dia tahu apa dia tu benda tu syirik. Pasal taubat ni ada 4 kali. Pertama sekali dia kena pasti dosa dia. Lepas tu menyesal tak nak buat. Lepas tu minta ampun. Yang keempatnya kalau boleh beritahu orang lain supaya jangan buat dosa seperti kita buat. 4 kali. Jadi kalau nak saya Tuhan ampunlah dosa saya semua sekali, tapi ialah saya tahu tak tahu. Itu tu bagi orang belajar. Orang tengah belajar ni, macam ni tengah belajar, banyak perkara lah kita tahu, baru start belajar dah ni. Maka orang macam ni boleh minta ampun. Orang yang tak pernah belajar, tak ada keinginan nak belajar, lepas tu minta ampun gini, tak boleh. Buat blanket gitu lah. Habis semua osal bakal. Belajar tak? Nanti dulu belajar tu. Tak boleh lah. Baik. Jadi wa in antum, tidaklah kamu illa takhrusun, melainkan bohong saja. Tuhan kata. Kul, katakanlah pada mereka, falillahil hujjatul balighah, milik Allah sajalah hujjah yang jelas nyata ni. Hujjah yang jelas nyata ni milik Allah. Maknanya ada dalam Quran, adalah hadis. Quran ada hadis. Siapa-siapa nak dapat hujjah Allah ni kena belajar hujjah dia, iaitu belajar tafsir Quran. Akan kita kenal orang ni ahli bid'ah, orang ni ahli syirik, akidah dia syirik, dengan cara dia bertanya ataupun menjawab soalan. Macam-macam lah. Ada Tuhan ajarlah kau ni dalam Quran ni. Falau sya Allah, maka sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, lahadakum ajma'in, nescaya mereka semua, kamu semua aku beri hidayah semua sekali. Tapi Allah tidak kehendaki gitu. Tidak kehendaki gitu. Siapa yang nak cari jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, siapa yang minta, ya Allah tunjuklah pada kami jalan yang benar. Ni ustaz ni kata gini, tok guru ni kata gini, tok guru ni kata gini, tok ustaz ni kata gini. Mana satu Tuhan, yang mana satu yang benar? Yang mana satu benar? Tuhan Allah kan? Dia minta dengan dia. Maka semua ni betul. Ya betul satu ya. Tuhan yang satu. Kitab Quran yang satu, diutus kepada Jibril yang satu, kepada Nabi Muhammad yang satu, menceritakan agama yang satu. Bermakna syariat ni mesti satu ya. Tak ada 2, 3 ada. Kalau yang 2, 3 tu, itu fair dah tu. Walau macam mana pun, katanya ada hadis sahihain, iaitu hadis Muslim Bukhari daripada Abu Zar radhiyallahu anhu.
Malaikat Jibril datang kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beri khabar gembira padaku, barang siapa daripada umatmu Muhammad yang mati, barang siapa daripada umat kamu Muhammad yang mati, sedangkan dia tidak syirik pada Allah, maka dia itu akan Tuhan masuk dalam syurga, kata Jibril kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, aku bertanya, meskipun dia buat zina dan mencuri? Jibril alaihissalam jawab, meskipun dia berzina dan mencuri. Lalu Nabi bertanya lagi, meskipun dia berzina dan mencuri? Jawab Jibril, meskipun dia berzina dan mencuri. Lalu Nabi Muhammad tanya lagi, meskipun dia berzina dan mencuri? Jawab Jibril, meskipun dia itu berzina, mencuri dan minum arak. Apa melaka kalau tidak syirik pada Allah? Allah. Lepas tu hadis lain pula kata, meskipun Abu Zar tak suka, Tuhan apa yang kau dosa? Pasal Abu Zar yang menanya ni, Abu Zar yang menanya kan, meskipun Abu Zar tak suka pun, Nabi kata Allah Ta'ala akan apa yang kau dosa, kata. Tak kira Abu Zar. Mana Abu Zar ni awak satu kuat yang pegang akidah lah. Daripada Sahihain juga, iaitu daripada Abu Zar radhiyallahu anhu juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai anak Allah berkata, iaitu hadis kursi, wahai anak Adam, selagi kamu berdoa padaku dan berharap padaku, maka aku akan ampun segala dosa kamu yang telah kamu buat, dan aku tak peduli pada dosa banyak mana kamu buat. Tu dia. Sekiranya dosa kamu tu seberat bumi, nescaya aku akan datangkan keampunan dengan seberat bumi itu juga. Jika kamu berdosa seluas langit, nescaya aku, dan kamu minta ampun, dengan syarat minta ampun lah, padaku, nescaya aku ampun dosa kamu sebuang sekali. Ada lain kata, aku tak peduli pun dosa tu. Dengan syarat tidak syirik ya, siapa kata ya. Tapi mereka ni kata, Allah syirik jah. Jadi mana benda syirik tu kecil jadi. Allahu Akbar. Duk cerita dalam Quran ni, kita duk belajar ni, syirik Tuhan saja ni. Berbagai jenis. Baik. Kul kata pada mereka, halumma, bawa mari. Kamu bawa mari syuhada'akumul ladzina yashhadun apa? Annallahu harrama hadza. Bawa mari saksi orang-orang yang boleh menyaksikan, yang boleh menyaksi dengan kata bawa mari saksi sikit, iaitu bahawasanya Allah Ta'ala ada mengharamkan benda ni. Ni patah ni, kita lepas beranak ni tak boleh makan benda ni. Mari saksi, sopok dengan nama Allah, mari saksi. Fa in syahidu, maka sekiranya mereka membawa saksi juga, fala tashhad ma'ahum, jangan kamu bersaksi bersama mereka. Masa saksi mereka tu dusta. Dia saja yang bersaksi. Wala tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina, dan jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang menolak ayat-ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka terhadap Tuhan mereka sendiri ya'dilun, buat syirik pada Allah. Kul, katakanlah pada mereka, ta'ala, marilah, atluma harrama rabbukum alaikum, aku akan baca kepada kamu apa saja yang Tuhan kamu telah utus kepada kamu, apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kamu ke atas kamu. Aku nak baca ni, iaitu ni ayat dia ni, dengar ni. Allah tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kamu syirik dengan Allah dengan segala sesuatu apapun, tak boleh. Ni nak terak sikit-sikit syirik, apa sikit-sikit ya, tak boleh. Sikit-sikit pun tak boleh. Syai'un sikit pun tak boleh lah. Wa bil walidaini ihsana,
dan berbuat baiklah dengan kedua ibu bapa kamu dengan cara baik. Walaupun ibu bapa kita tu orang kafir. Orang Islam dia masuk, orang kafir masuk Islam, ibu bapa masih kafir, kena buat baik kedua ibu bapa. Mertua kau ataupun ibu bapa yang engkar kepada ajakan tauhid, juga kufur pada Allah, maka kena buat baik kepada dia. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Sahihain, iaitu Muslim, Bukhari juga, amal apakah, dia tanya Nabi Muhammad. Aku bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, pertama solat pada waktunya. Solat pada waktu. Yang kedua, berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Yang ketiga, jihad sabilillah. 3 perkara ni yang utama. Nah, lepas tu Ibnu Mas'ud tanya lagi, apakah dosa yang paling besar? Dosa pertama ialah syirik pada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala menciptakan orang itu. Dia syirik pada Allah, Allah Ta'ala cipta orang itu, Allah Ta'ala beri rezeki pada orang itu, Allah Ta'ala menyempurnakan segala hajat dia. Tapi dia syirik juga. Yang kedua, dia bunuh anak kerana takut anak tu makan bersama dia. Dia bunuh anak, takut anak tu bila besar besok akan makan rezeki, makan sekali dengan dia, iaitu makan rezeki yang dia buat balik. Apa dia ni? Family planning, hak tanya minggu lepas. Betul. Ya, family planning ni boleh sekat 2 hingga 3 tahun. Iaitu sama masa menyusu ya. Lepas pada masa menyusu tu planning juga, tu masalah. Tu termasuk ayat ni. 2 atau 3 tahun. Orang buat dah ni tobat lah kan. Orang buat dah ni tobat ya. Allahu Akbar. Yang ketiga, berzina dengan jiran, isteri jiran. Berzina dengan isteri jiran. 3 dosa terbesar. Pertama sekali, syirik pada Allah, sedangkan Allah Ta'ala cipta dia, beri rezeki pada dia, menyempurnakan segala hajat dia. Yang kedua, dia bunuh anak kerana takut anak tu bila besar esok akan makan daripada meja dia, makan rezeki sekali dengan dia, iaitu takut miskin. Asyik anak ramah ni takut miskin, tak ada nak tanam mesti, tak cukup makan, macam-macam lah. Ya? Yang ketiga, berzina dengan isteri jiran. Ini dosa-dosa berat belakang. Dia pun tapi dia buat luar tu lah. Ini zat tak apa. Pacan luar. Beres. Dia takut juga tu. Tak apa. Tak apa. Pasal kalau Tuhan nak jadi semacam hadis ada. Dalam hadis ada tu awak tanya tu ada. Dalam hadis ada dah. Cuma dalam hal ni kita ni bila lepas pada 3 tahun tu, ada terah lagi. Terah lagi tu termasuk ayat ni. Dan dianya antara dosa besar, 3 dosa besar. Dosa paling besar ni. Apakah dosa paling besar? Ibnu Mas'ud tanya. Ya, gini kan, misalnya kita kata zuriat tu akhirnya dia ada derak, misalnya zuriat tu ada derak, ditukar Allah rezekinya. Jadi kalau zuriat jadi mati tu rezeki tu lakukan? Tidak gitu. Maknanya dia tu bimbang. Dia bimbang sebelum pada beranak lagi ni. Jadi dia sekat lah, iaitu family planning lah ni. Ni ayat ni. Tuhan mati cerita lain. Ni ayat dia ni dah. Ni ayat dia. Wala taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu min imlaq. Takut lapar. Kerana lapar. Ni dah ayat ni. Min imlaq, kerana takut lapar. Maka Allah Ta'ala kata, nahnu narzuqukum, kamilah yang beri rezeki kepada kamu, wa iyyahum, dan kepada budak itu pun.
Budak tu pun aku juga bagi rezeki. Bila aku cipta, aku kena beri rezeki ke dia. Kalau aku tak beri rezeki, dia akan mati budak tu. Gitulah, mudah ya. Bila Tuhan cipta, bermakna rezeki budak tu sudah tentu dah. Pasal kalau Tuhan tak beri rezeki, mati budak tu. Awak ikhtiar macam mana? Mati budak tu. Kalau tu, kalau Tuhan tak nak beri rezeki, mati. Begitu. Eh? Begitu. Mati. Kalau tak beri rezeki kepada kita lah ni. Ada duit ada, nak makan tak boleh. Bubuh air mutah, makan mutah ada kan? Ya. Mati. Mati. Allahu Akbar. Dia kata kena belajar tasawuf. Ni tasawuf dah ni. Ni tasawuf dah ni. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki pada kamu dan kepada budak itu pun. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kamu hampiri perbuatan keji mungkar. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa saja yang zahir daripada mungkar tadi ataupun apa yang batin dalam hati. Ni termasuklah syirik pada Allah ni. Dia syirik pada Allah ya zahirnya macam mana ni? Ni perasaan kerih. Tu zahir tu. Zahir, yang zahir dah tu. Yang batinnya, akidahnya percaya perasaan kerih tu untuk nak jaga keramat kerih tu. Tu hak batin. Maka kena buat dua-dua. Jadi tak perasak tapi percaya, tu masih lagi syirik pada Allah. Contohnya saya beri contoh dulu ada beri contoh ni, ada peserta baru ni kena beritahu semula ni. Gini. Kerih apa kita kata Tamisari. Contohlah kerih masuk nama lah. Masuk nama Tamisari. Kerih ni tak lalu katanya hantu lah, kita hantu baru. Jadi tiba-tiba kita dapati ada satu orang yang miliki kerih tu. Dan segala tanda-tanda dia tu ada pada kerih tu. Segala sifat, segala tanda ada belaka pada kerih. Maka kita pun setuju. Orang tu nak jual 100,000. Misal. Kita pun nak beli, tak ada duit. Maka kita kata, kalau ada duit 100,000, aku beli dah ni kerih ni. Orang tu syirik dah. Dia tak beli tu. Dia percaya. Akidah. Dan akidah tu tidak akan terbuat sehinggalah dia tahu benda tu syirik pada Allah. Baru dia buat. Dia tak beli tu, dia tak miliki pun. Salah gadget. Tak, dia percaya dah. Macam lala ni kita percaya buratu kukuk ni ada orang nak mati. Dapat buratu dapat wahyu daripada Allah Taala. Mari terbang atas rumah. Dia berkukuk dengan nada suara tertentu. Ada suara lagu ni, orang nak mati ni, orang tua, orang muda. Suara lagu ni, orang umur sebelah, 12 umur. Jera-jera dah. Maka di keberkerian ni tak ada buratu. Maka kita tak buatlah. Sehinggalah kita pergi ke kampung. Bila dengar buratu kukuk, kita berkata, ada orang nak mati ni. Akidah kita tu sebelum pada dengar buratu kukuk tu, akidah kita tu sudah syirik dah ke Allah Taala. Amalan tak terima dah. Ni masalah besar. Ni kita beringat sikit ni, lalu kat tepi hutan ni. Tengok tapak kaki gajah ni, kalau cakap ni nanti dah ajar dengar. Abang jebak harimau tu atau tapak kaki dah aku ingat tu. Tak berani dah nak sebut harimau tu, tak berani dah. Orang kagak ada ni. Orang kagak ada ni. Ular tu tak berani sebut dah atas rumah. Dia panggil cewek takut suwe. Ni adalah akidah yang syirik pada Allah. Syirik dah itu ni. Allahu Akbar. Syirik tak Tak berasa tu. Tak berasa lah. Kalau tak minta. Pasal tak ada dalam Quran, dalam hadis tidak ada cas hukum hudud untuk orang buat syirik pada Allah. Ada. Ada kata kena katung kau, kena pacung kau, kat tangan kau, ada. Zina ada. Minara ada.
Kena minta hari-hari ya, ampun dosa syirik. Right. Masa takut otak sedar. Oh tak sedar. Pasal gini kan, pasal dosa syirik ni ialah kekal dengan kau. Mana cah atas dunia tak ada dah. Doa lain pun tidak mampu. Doa lain tak mampu belaka. Maka caranya kena belajar lah. Tak boleh tak jadi tak belajar ni. Nah? Tapi kena sebut lah. Syirik ke Tuhan. Aku tak sedar. Aku sedar dan tak sedar apalah dosa aku Tuhan. Lah ni nak belajar dah, nak tahu dah ni. Nak belajar tahu dah. Nah? Allah Ta'ala kata jangan kamu ikuti hawa nafsu. Ni hawa nafsu ya belaka ni. Tak ada dalam Quran ni bila dia kata hawa nafsu, dalil hawa nafsu bermakna bukan dalil Quran ataupun hadis. Tak kira dalil tu mana tu besar mana tak kira. Bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, dalil dia tu tak boleh pakai. Dia panggil hawa nafsu belaka. Hawa nafsu tu batil pula. Wala taqrabul fawahisha. Ni fawahish ni apa saja perbuatan keji muka ni. Banyak perkara ni. Banyak perkara perbuatan keji muka ni, banyak perkara ni. Ni. Ada dalam hati ni, tersembunyi dalam hati ni. Batin tu dalam hati. Hak berkenaan dosa biasa tu, dosa ya. Itu dosa biasa ya. Dosa syirik, dosa syirik. Dah. Wala taqtulun nafsal lati harramallah. Dan jangan kamu bunuh satu jiwa, satu orang yang Allah Ta'ala haramkan ke atas kamu membunuhnya. Iaitu orang Islam ni tidak boleh dibunuh. Tak boleh bunuh siapa-siapa orang Islam. Mana-mana orang Islam tidak boleh dibunuh. Malah ada hadis pula kena pergi tepuh kalau orang Islam dicolek kan, dicolek. Hatta dia munafik. Tak tahu munafik. Dari dia mengucap tu. Munafik tu dalam hati dia. Tu tak tahu. Kita tak tahu. Kalau syirik mudah tahu. Kalau munafik payah tahu. Illa bil haqq, melainkan dengan kebenaran, iaitu hakim, tukar gantung, tukar pacung yang memancung kepala orang yang membunuh. Bersalah. Dia membunuh tu, dia bunuh kepala tu, dia tidak dosa. Ataupun hakim yang menjatuhkan hukum, jatuh hukum bunuh, dia tak bersalah. Dia kata ada hakim tak bersalah, jangan. Zalikum wassakum bihi, yang demikian itu kami wasiatkan kepada kamu, iaitu kami perintahkan kamu untuk taati. Wassakum bihi, kami wasiatkan kamu dengan Quran ini kepada kamu, iaitu kami perintah kepada kamu untuk ikuti, untuk taat. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu boleh guna akal bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menentukan segala sesuatu ni. Baik. Wala taqrabu, jangan kamu hampiri malal yatimi, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, melainkan dengan cara yang lebih baik, hatta yablugha asyuddah, sehinggalah mereka tu mencapai umur dewasa. Jadi dalam hal ni adalah beberapa orang sahabat tu dia jaga kan anak saudara dia mati kan, anak saudara hidup kan, anak saudara adik-adik mati, anak saudara hidup dia jaga. Maka bila mari ayat ni bila mari tetap perintah jangan menghampiri harta anak yatim sekatu, ayat lain lah, surah lain, maka sahabat-sahabat ni harta anak yatim suku, harta dia suku masa beli makanan tu. Jadi makanan yang anak yatim tu dia kecil, beli lebih ataupun dia kenyang, dia tak makan. Jadi anak-anak dia hak lain nak makan tak boleh pasal harta makanan anak yatim, harta anak yatim. Sampailah benda tu jadi buruklah, busuklah. Jadi hiya ahsan, iaitu dengan cara lebih baik, iaitu makanan dia, kita beli makanan dia dan kita beli makanan kita tercampur sekali. Guna harta dia tercampur sekali. Ini bagi penjaga anak yatim tu yang miskin. Kalau anak yatim,
Orang yang menjaga tu orang miskin. Kalau orang kaya tidak boleh rasa guna harta anak yatim tu, guna pakai duit dia semua sekali, guna pakai duit penjaga tu semua sekali, harta dia sipar tu. Ini ayat ni untuk anak penjaga yang miskin, ya, yang miskin. Wa auful kaila, dan hendaklah kamu sempurnakan sukatan, wal mizan, dan timbangan, bil qist, dengan adil. Adil macam mana? Macam mana? Adil tu macam mana? Adil sini ialah berasal pada satu dalam surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, ayat 1 sampai 6. Jadi saya baca reka-reka ni lewat kita ni. Iaitu maksud dia, celaka besarlah bagi orang yang curang. Celaka besarlah orang yang hati dia tu curang, hati jahat. Iaitu orang itu apabila dia itu membeli barang dan dia suka barang tu, maka dia minta orang penjual tu menyuka dengan betul. Tetapi apabila dia menjual barang, dianya suka dengan cara tak betul. Tu dia panggil orang yang hati curang. Masa untuk dia kena cukup. Kalau tahu orang jual tu, kalau dululah masa saya budak-budak dulu, dia berah ni dia beli dengan cupok. Jadi cupok tu kalau begitu dia guna kayu piring ke apa ke, terus dia buat gitu. Waktu letak sama lah buat gitu. Dia kerak, direct kerap gitu. Hot Kailan buat gini. Sek. Ni tak serupa tu, sengit sikit. Sek. Adalah 2-3 jeput lah. Kurang. Tu termasuk ayat ni. Masuk ayat ni. Wala tukallafu nafsan illa wus'aha. Ni kaum Nabi Syuaib tu kena azabkan hak ni. Sukatan dengan timbangan ni dah. Selain daripada dosa-dosa syirik dia buat lah. Dosa syirik dia buat, tapi perangai yang jahat dia ialah sukatan dan timbangan ni dia tipu. La tukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani satu orang itu melainkan apa yang dia mampu saja. Maknanya sini Allah Ta'ala tidak bebanlah. Kalau kita mampu setakat tu, kita buat setakat tu lah. Nah, ada orang yang mampu setakat semaya sunat saja 2 rakaat lepas pada semaya biasa. Ada yang tak mampu. Ada yang semaya tengah malam banyak, ada yang tak mampu. Tu tak ada masalah tu. Tetapi ada masalahnya lagu ni. Iaitu apabila kita beri satu orang tu, ambil satu orang tu kerja dengan kita, dianya tak mampu nak buat. Kita nak marah ke dia. Tak boleh tu. Dia termasuk ni. Masuk ayat ni. Orang kerja dengan kita. Kitanya 10 tempat nak suruh pergi. Misalnya terlepas surat, misalnya office boy suruh post surat. 10 tempat nak pergi. Dianya daginya 7 ya. Jadi kita bila balik tu, kita pun sarah perak ke dia. Ni termasuk ayat ni. Ni ayat tinggal terdedah. Misalnya suami mati dah. Maknanya harta tinggal tu kawasan ayat tinggal. Jadi isteri dia ni dia terbangga pun kawan gitu. Bagaimana? Dah ni akibat dia tak belajar lah kau ni. Lepas tu tok guru pun tidak mengajar molek ni. Ajar ni ajar takut Tuhan yang berat sekali nya. Ni yang berat sekali nya. Banyak ni cerita ni kalau nak bagi hal ni saja. Tak habislah ni hari ni. Malah esok tak habis lagi. Pasal dia penipuan ni berat benar ni. Berat benar ni. Cuma kitanya beritahu lala ni kepada puak-puak kita ni yang belajar ni. Jadi ayatnya la tukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami bebani ke atas satu orang itu melainkan apa yang dia mampu. Jadi Allah Ta'ala sendiri tidak membebani pada kita. Jadi apabila kita yang ada pekerja, jangan kita bebani
kerja dia tu melainkan apa yang dia mampu ya. Dah boleh sekat 7 ya pergi atas surat. Tak boleh kata apa dah lah. Tapi jangan lah apa kalau misalnya. Ataupun kerja-kerja lain, saya beri contoh mudah tu lah. Dah. Wa idza qultum, dan apabila dikatakan kepada mereka, fa'dilu wa adilah. Wa adilah kamu dalam keputusan apabila nak buat keputusan apa-apa keputusan, sama ada kamu hakim ke, bosa ke apa ke, fa'dilu, berlaku adil lah kepada orang kerja ke, pada orang pesalah ke, kalau hakim. Walau kana dha qurba, walaupun yang pesalah itu kerabat kamu sendiri. Ni masalah ni. Ini dosa-dosa ya ni. Ni bab ni dosa-dosa ya ni. Ini perintah Allah Taala ni. Jadi oleh kerana dia tu anak beranak, maka kita pukul recah, buat mata pejam sebelah. Ataupun oleh kerana kita parti kita kan, maka orang buat syirik lebih kurang kita pakai pejam mata. Rasa undi kita. Tak boleh lah gitu dah. Tak boleh. Lah saya kata ni. Wa bi ahdillah, dan dengan perjanjian Allah Ta'ala itu, aufu, hendaklah kamu penuhi. Apa dia kita janji dengan Allah? Siapa dia janji dengan Allah? Kita tak janji dengan Allah ke? Apa dia? Kita janji. Apa kita janji? Bila mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku tidak ada lagi zat yang layak aku sembah, aku puja, aku buat ibadat, aku baca doa, aku nazar, aku i'tiqad, aku berzikir melainkan kepada dia saja. Maknanya tu janji ya. Janji tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku berjanji Nabi Muhammad tu rasul, untuk aku, sebagai contoh teladan aku ikut. Jadi orang Nabi ajar tu kena ikut, orang Nabi tak ajar tu tak payah. Tapi kitanya orang Nabi tak ajar tu nak buat juga, pasal tu guru ajar. Tu dia. Tolak salah satu, Allah ataupun Nabi, tolak salah satu perintah ni, kufur orang tu. Iaitu buat bid'ah ni adalah syirik pada Allah Ta'ala juga. Pasal janji kita. Ayat Quran sikit lah ni. Wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian Allah Ta'ala itu, yang kamu janji itu, aufu, hendaklah kamu penuhi. Atau sikit ya. Tapi hak tu orang